like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains Kiasan M tingkatan 5 iaitu tajuk 4.3, tajuk terakhir untuk bab 4, alright. So, iaitu adalah aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran 4.3 iaitu kita nak menyatakan contoh aplikasi konsep kadar tindak balas dalam industri. Okey, yang pertama kita nak belajar pasal proses haba untuk penghasilan amonia. Yang kedua kita nak belajar pasal proses sentuh untuk proses penghasilan asid sulfurik. Okey, kita nak tengok contoh kadar tindak balas semula jadi. Okey, nampak ni. Oh no, okay, kita start balik. Mulut, makan, masuk ke esofagus. Dia proses. Pap, keluar tahi. Ini adalah proses apa? Ya, ini adalah proses pencernaan makanan. Ini adalah berlaku kepada awak hari-hari, betul? So, untuk pengetahuan awak, apa kaitan dengan kadar tindak balas? Sebenarnya nampak tak? Kita ada bahan, kita ada hasil. Kan? So, maknanya pencernaan makanan ni, untuk pengetahuan awak, Allah ni baik. Sebenarnya Allah telah bagi kita enzim. Enzim ni adalah mangkin. Maknanya dalam badan kita ni, sebenarnya ada mangkin semula jadi yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas dalam badan kita. Bagus kan? So, maknanya pencernaan telah dibantu oleh enzim iaitu mangkin semula jadi untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Okey. Ni adalah contoh enzim yang ada. Okey, contoh dekat kelenjar ilio, pankreas dan usus, kita ada enzim amylase. So, dia boleh memecahkan karbohidrat jadi gula. Next, kita ada enzim protease. Dia boleh memecahkan protein. Next, kita ada lipase. Ni bukan lipas So, dia boleh memecahkan lemak. Okey, lactase. Dia boleh memecahkan gula iaitu yang daripada lactose, daripada susu. Dan kita ada enzim sucrase. Dia boleh memecahkan sukrosa jadi gula. So, nampak tak dekat sini? Sebenarnya enzim-enzim ni telah membantu pencernaan untuk mempercepatkan lagi kadar tindak balas. So, bagus kan? Alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh yang kedua iaitu, ni gambar apa? Ya, ni adalah gambar peti sejuk. So, untuk pengetahuan awak, apa kaitan dengan kadar tindak balas? So, untuk pengetahuan awak, peti sejuk telah menggunakan suhu yang rendah bagi melambatkan makanan menjadi rosak. So, untuk pengetahuan awak, dalam bab 1 kita dah belajar kenapa makanan boleh tahan lama. Kan? Sebab apa? Ya, betul, kerana mikroorganisma kurang aktif pada suhu sejuk. Maknanya, nak buat peti ais pun dia akan ambil kira juga pasal faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Alright? Okey, kita sambung. Jadi sebenarnya dalam bidang industri atau kilang, diorang juga mengaplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas untuk menghasilkan produk diorang, untuk menghasilkan hasil kan. So, contoh produk dia adalah penghasilan amonia dan penghasilan asid sulfurik. Jom kita belajar. Okey, proses yang pertama kita nak belajar adalah proses haba. Proses haba adalah digunakan untuk menghasilkan amonia iaitu NH3. Okey, kalau tak faham kita tengok sini Contoh cikgu ada nitrogen. Nampak nitrogen, cikgu masukkan nitrogen
Next, kita masukkan gas hidrogen. Nampak? So, kita masukkan gas hidrogen. Nisbah dia 1N, H ada 3. So, jadi NH3. Boleh? So, kita masukkan dua-dua gas ni. Kita akan campurkan gas nitrogen dan gas hidrogen dan dia akan dimampatkan pada tekanan 200 atm. So, awak kena ingat tekanan dia adalah 200. So, selepas dia telah dimampatkan dekat tekanan 200, dia akan pergi ke mana? Dia akan masuk lagi satu kebuk reaktor. Dalam ni ada serbuk ferrum iaitu mangkin dan dia telah menggunakan suhu 450 Celsius hingga 550 Celsius. Nampak tak? Dia telah tetapkan mangkin apa, suhu apa, tekanan apa kan? So, lepas dah masuk dalam reaktor, gas ni akan keluar. Dia akan masuk dekat kebuk penyejukan pula. Okey, di mana? Dekat sini gas amonia tadi kan N tambah H kan? So, gas amonia tadi telah disejukkan untuk menjadi cecair amonia. So, inilah amonia. So, untuk pengetahuan awak, gas nitrogen dan hidrogen yang tak bertindak balas, dia akan pergi balik ke depan. Kan? Dia akan masuk balik ke pemampat, dia akan masuk reaktor, dia akan masuk ke buk penyejukan. So, kalau balance tu tak reaction lagi, dia akan masuk balik ke sana. Maknanya dia boleh berulang-ulang. So, faham So, dia punya persamaan adalah N tambah H3, dia akan menghasilkan apa? Yes, NH3 iaitu amonia. So, ini adalah proses Haber. Senang kan? Okey, jom kita tengok proses sentuh pula. Touch. Okay. Proses sentuh ni adalah untuk menghasilkan asid sulfurik iaitu H2SO4. Alright, so bahan yang kita ada adalah, kita ada apa? Kita nak guna sulfur. Sulfur cikgu letak sebagai S. Next, kita ada, kita masukkan sulfur. Next, kita masukkan udara kering. So, untuk pengetahuan awak, dalam udara ada oksigen. So, kita bakar dia. So, S tambah O2 akan jadi SO2. Ataupun you boleh tulis sulfur tambah oksigen jadi sulfur dioxide. So, 2 tu stand for di. Alright? Dioxide ni tak carbon dioxide, CO2, right? So, kalau SO2 adalah sulfur dioxide. Alright? So, dekat sini juga ada oksigen. So, dia akan bertindak balas. So, SO2 tambah O2 jadi SO3. So, apa dia ni? So, sulfur dioxide tadi yang kita dah tambah tadi kan. So, tambah oksigen, dia akan menghasilkan sulfur trioxide. Alright? Trioksida. So, tri maksudnya 3. Okay? Kalau di 2. Tri 3. Kalau 1 mono. Okay? So, lepas dah jadi sulfur trioksida, dia akan masuk ke dalam kebuk ni. Nampak? Okey, dalam ni kita ada vanadium oksida. Ni adalah mangkin kita. Okey, kita menggunakan tekanan 1 atm dan kita telah menggunakan suhu 450 Celsius. Boleh? Boleh ingat suhu dia? Boleh ingat nama mangkin? So, bila kita dah masuk dalam kebuk ni, kita akan hantar dia pergi mana? Kita akan letak dia, kita akan masukkan asid sulfurik. So, maknanya daripada SO3 tadi, kita tambah dengan asid sulfurik iaitu H2SO4, dia akan menghasilkan oleum. Oleum adalah H2S2O7. So, next, lepas dah jadi oleum, oleum ni kita akan tambah dengan air. Air adalah H2O. So, cara persamaan dia adalah H2S2O7 ni adalah oleum tadi. Kan, oleum tambah air tadi H2O, dia akan jadi H2SO4. So, this is our acid sulfuric. Okay, senang kan? Okay, bab 4.3 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Okay, soalan cikgu yang pertama. Namakan satu proses hidup dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas. Kita belajar konsep apa tadi? Proses apa? Okey, soalan cikgu yang B, bagaimanakah aplikasi kadar tindak balas boleh mempengaruhi proses hidup dalam 1A? Proses apa yang kita belajar tadi? Ya, jawapan dia adalah betul, pencernaan makanan. So, apa aplikasi kadar tindak balas? Kita guna apa? Kita guna suhu ke? Kita guna kepekatan ke? Kita guna saiz ke? Kita guna mangkin ke? Kita guna tekanan? Ya, betul. Kita menggunakan kehadiran mangkin atau kita boleh panggil sebagai enzim dalam badan untuk meningkatkan kadar tindak balas dalam badan manusia. Okey, kita pergi soalan terakhir iaitu soalan cikgu yang nombor 2. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas untuk proses tersebut. Proses Haber, proses sentuh.
Okey, dia nak faktor. Ingat kalau dia nak faktor, awak kena ingat tajuk kita 4.2. Faktor 4.2, kita ada 5 faktor. Alright, kita ada apa? Kita ada suhu, kita ada kepekatan, kita ada apa lagi? Saiz, kita ada tekanan, kita ada mangkin. Okey, antara 5 faktor tu, apakah yang telah digunakan untuk proses haba? Proses haba untuk menghasilkan amonia. Apakah faktor yang digunakan untuk proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik? Ingat tak? Apa faktor-faktor antara 5 tu yang mana kita guna? Ya, so jawapan anda adalah suhu. Suhu kita guna 450 hingga 550. Lepas tu kita telah menggunakan tekanan iaitu 200 atm. Lepas tu kita guna mangkin iaitu kita guna serbuk ferrum atau besi. Okey, untuk proses sentuh sama juga. Suhu dia berapa? Ya, suhu dia 400 Celsius. Tekanan dia guna 1 atm. Manakala mangkin dia telah menggunakan vanadium oksida. Alright. So cikgu rasa sampai sini saja. Senang kan tajuk 4.3, you belajar pasal sentuh, you belajar pasal haba. Alright. So itu saja untuk tajuk 4.3. Cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh dapat jawab soalan dengan betul. Okey, jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.